Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Okay, seperti biasa, sebelum saya mulakan ulasan novel, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Dan jangan lupa untuk tekan simbol loceng agar anda tidak ketinggalan info-info terbaru daripada saya. Oke, untuk hari ini saya memilih untuk membuat ulasan novel hasil tulisan Maya Iris yang bertajuk Dominan Itu Dia. Dan novel ini adalah sebuah novel terbitan karya seni. Oke, novel Dominan Itu Dia ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Arya Natasha. Jadi Arya Natasha ini merupakan seorang gadis yang ceria dan perlenggaran kecil telah menemukan Lutfi dengan Arya Natasha. Jadi dalam masa yang pantas mereka jatuh cinta. Namun cinta mana yang tidak bergolak? Arya ini dia terpisah daripada Lutfi apabila dia hampir-hampir menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Jadi setelah berlaku perlenggaran kecil di antara Lutfi dan Arya Natasha, mereka ditakdirkan jatuh cinta. Tapi cinta mereka itu macam tidak kesampaian sahaja apabila Arya Natasha ini tiba-tiba hilang dan sebenarnya dia telah diculik dan menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Jadi seorang anggota polis iaitu ASP Hadi, dia ini telah ditugaskan untuk menyelesaikan kes tentang pemerdagangan manusia. Kes-kes yang dia selesaikan sebelum ini berkaitan dengan kehilangan kanak-kanak. Tapi tidak disangka pula kali ini melibatkan golongan dewasa pula. Jadi ASP Hadi ini telah ditugaskan untuk melindungi Arya Natasha, sementara pihak polis mencari dalang di sebalik penculikan Arya yang hanya dikenali sebagai Mr. Z. Jadi kes ini dia bertambah rumit apabila Mr. Z dia menyenaraikan nama Arya dalam sistem bidaan penjenayah The Dark Web. Jadi Arya ini dia laku dalam sistem bidaan tersebut. Dia mendapat bidaan yang paling tinggi. Jadi sementara bidaan untuk Arya ini masih aktif di rangkaian penjenayah itu, Arya ini telah ditempatkan di sebuah banglo perlindungan polis. Jadi sedikit-sedikit Hadid ini dia membongkar rahsia peribadi Arya. Dan untuk pengetahuan semua dalam novel ini, Arya ini sebenarnya dia sudah bertemu dengan ASP Hadid lebih awal sebelum pertemuan kedua mereka. Di mana ketika itu Arya telah datang ke balai polis untuk membuat laporan tentang panggilan skema dan dia telah bertemu dengan ASP Hadid di pondok pengawal. Ketika itu ASP Hadid ini dia telah mengatakan kepada Arya bahawa dia mengajak Arya untuk menjadi girlfriend dia. Tapi Arya cakap, "Okey, kalau mau datanglah di rumah keluarga dia, alamat ada dalam IC." Jadi tidak sangka pula mereka bertemu semula selepas itu tapi dalam situasi yang lain. Jadi Arya ini dia terkejut apabila ASP Hadid ini mengaku yang dia ini sukakan Arya. Jadi perasaan Arya ini pun dia berbelah bahagi sebabnya dia terfikir di antara Hadid dan Lutfi. Kedua-dua lelaki itu dia ada kekuatan dan kelemahan masing-masing yang Arya rasakan. Aura dominan kedua-dua lelaki itu mencetuskan persaingan. Jadi menyukarkan Arya untuk memilih. Lagi pula kedua-duanya pun bukannya dia kenal rapat. Jadi Lutfi dan Hadid pula berebutkan Arya. Ahli-ahli The Dark Web pula merasakan Mr. Z hanya mempermain-mainkan mereka. Mereka menuntut agar Mr. Z ini
umumkan pemenang yang membida Arya Natasha. Sekali lagi, Arya termasuk dalam perangkap Mr. Z. Arya ini tidak mengetahui pun siapa Mr. Z yang sebenarnya. Jadi, dia sewaktu dalam perlindungan polis, Arya ini pernah berhubung dengan Lutfi dan sekaligus dia telah mendedahkan rumah perlindungan tersebut, di mana di rumah itu bukan hanya ada Arya seorang, tetapi juga ada kanak-kanak yang berjaya diselamatkan daripada menjadi mangsa seorang lelaki yang sukakan pedofilia. Lebih kurang begitulah sebutan dia. Kalau saya tidak silap lah. Minta maaf kalau silap. Jadi rumah perlindungan itu telah terbongkar, telah diketahui oleh penjenayah, menyebabkan Hadid ini dia telah membuat satu keputusan, yaitu untuk mengawini Arya. Jadi sambil-sambil dia menjaga Arya, dan sebenarnya dia sudah pun jatuh cinta dengan Arya Natasha. Setelah sekian lama dia tidak jatuh cinta, sekian lama dia menjadi duda selepas istrinya yaitu Nadia meninggal dunia akibat ditembak oleh penjenayah, di mana istrinya ketika itu adalah seorang anggota polis dan istrinya meninggal ketika bertugas. Dan selepas itu lamalah Hadid ini menduda sehinggalah dia berjumpa semula dengan Arya. Jadi setelah berkahwin dengan Arya ini, dia rasa lebih senang untuk dia menjaga Arya. Tapi setelah berkahwin pun Mr. Z masih lagi mencari Arya Natasha. Jadi apakah uniknya Arya ini sehingga dia disenaraikan sebagai barang yang mencecah jutaan ringgit? Jadi bolehkah selama-lamanya Hadid menjadi pelindung Arya dari ancaman the dark web? Jadi setelah berkahwin, mampukah Hadid untuk melindungi Arya? Dan dalam novel ini, kalau kita baca sehingga ke akhir cerita, memang ASP Hadid ini telah berjaya melindungi Arya. Walaupun ada ketikanya dia membuatkan Arya itu seperti hanya istri setakat begitu sahaja. Sebab apabila dia pergi bertugas, dia langsung tidak menghubungi Arya, dan sehingga akhirnya setelah dia selesai menjalankan tugas, barulah dia berjumpa dengan Arya. Namun ada juga kekesalan di hati ASP Hadid apabila tidak berjaya menyelamatkan Wana, yaitu gadis yang banyak menderita disebabkan oleh perlakuan orang dewasa yang telah memperlakukan kanak-kanak seperti orang dewasa. Jadi dalam novel ini dia menceritakan tentang kes pemerdagangan manusia. Dia juga menceritakan tentang pedofilia, di mana orang dewasa yang sukakan kanak-kanak, dan juga tentang tugas anggota polis yang sentiasa berdepan dengan risiko. Jadi semua itu ada digarapkan dalam novel Dominan Itu Dia, hasil karya Maya Iris. Jadi novel ini saya rasa sangat-sangat menarik, tapi dia bagi saya, pandangan pribadi saya, dia sedikit berat, tapi tetap tidak mencacatkan kisah cinta dalam novel ini. Jadi maksudnya novel ini dia bukannya kisah cinta 100%, tapi dia banyak dicampurkan dengan kisah kekeluargaan, kisah kanak-kanak, dan kisah percintaan. Semua ada dalam novel ini. Jadi jangan lupa dapatkan novel ini di pasaran untuk mengetahui kisah selanjutnya di antara ASP Hadid dengan Arya Natasha. Jadi sekian saja ulasan novel untuk kali ini. Berjumpa lagi dalam ulasan novel yang akan datang. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Novel Hunter Pencinta Novel Channel. Jumpa lagi dalam ulasan novel yang akan datang. Bye!